Susahnya nak cari barang-barang kualiti ni. Tari nak hantar dah dekat. Syazah, tak payah susah-susah. Ini ada bahan rujukan ni. Nah. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua penonton rancangan Apa Kata Masyarakat. Bertemu lagi kita pada hari ini bukan untuk membincangkan tentang isu bahasa, namun kita akan mengupas tentang aspirasi dan hala tuju pendidikan negara Malaysia. Semua tahu ke apakah aspirasi pendidikan negara kita? Kalau tak tahu, tak apa. Hari ini kita belajar sama-sama. Tapi sebelum tu, kita kena tahu apakah maksud aspirasi dan hala tuju itu sendiri. Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi yang keempat, aspirasi itu bermaksud keinginan yang kuat untuk mencapai atau mengadakan sesuatu, atau dengan kata lainnya ialah cita-cita. Hala tuju pula bermaksud sesuatu yang ingin dicapai oleh seseorang, negara, organisasi dan sebagainya secara khusus. Jadi, maksud aspirasi dan hala tuju pendidikan negara ialah keinginan dan matlamat Malaysia dalam membangunkan sektor pendidikan negara. Aspirasi dan hala tuju pendidikan negara kita terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama, standard kualiti pendidikan Malaysia, dan yang kedua ialah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Episod pada hari ini akan berfokuskan tentang Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) di bawah fasa pelaksanaan 5 aspirasi pendidikan Malaysia berserta dengan implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Mari kita saksikan sedikit paparan video tentang penerangan PPPM. Aspirasi dan hala tuju pendidikan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Apakah itu PPPM? PPPM merupakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 yang telah dilaksanakan pada 6 September 2013. PPPM merupakan cetusan idea dari Tan Sri Muhyiddin Yassin yang merupakan Menteri Pendidikan Malaysia pada ketika itu. Penghasilan pelan diambil kira daripada pelbagai sumber termasuk laporan penyelidikan tempatan dan antarabangsa serta pandangan daripada pakar pendidikan, warga pendidik, ibu bapa, murid dan rakyat di seluruh negara. Pelan ini berfokuskan kepada pembangunan dan perkembangan serta menambah baik sistem pendidikan secara berterusan. Pelan pembangunan pendidikan ini dirangka berasaskan 3 objektif yang khusus. Yang pertama, memahami prestasi dan cabaran semasa sistem pendidikan Malaysia berfokuskan penambahbaikan akses kepada pendidikan, meningkatkan standard, merapatkan jurang pencapaian, menggalakkan perpaduan dalam kalangan murid serta memaksimumkan keberkesanan sistem. Yang kedua, mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk sistem pendidikan dan setiap murid bagi 13 tahun yang seterusnya sehingga tahun 2025. Akhir sekali, menggariskan program transformasi yang menyeluruh untuk sistem pendidikan termasuk perubahan utama dalam Kementerian Pendidikan Malaysia yang membolehkan sistem ini memenuhi permintaan baru dan jangkaan yang meningkat serta menyokong transformasi perkhidmatan awam. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia dilaksanakan dengan 4 fasa utama iaitu 3 gelombang, 5 aspirasi sistem pendidikan negara, 6 aspirasi murid dan 11 anjakan. Dah faham dah apa itu PPPM? Sekarang kita akan masuk pula kepada tajuk 5 aspirasi sistem pendidikan negara kita. Tapi, apa 5 aspirasi itu ya? Akses, Kualiti, equity, perpaduan. 5 aspirasi kita dah tahu. Tapi, apakah maksud bagi setiap aspirasi yang telah disebutkan tadi? Mari kita lihat video yang seterusnya. Terdapat 5 aspirasi dalam sistem pendidikan di Malaysia. Namun, tahukah anda apakah maksud ataupun konsep bagi kelima-5 aspirasi tersebut? Tak tahu kan? Mari kita rungkaikan. Konsep akses merujuk kepada usaha untuk memberikan peluang pendidikan yang sama rata kepada semua rakyat Malaysia tanpa menilai latar belakang sosioekonomi, jantina, agama atau etnik. Konsep ini berlandaskan prinsip bahawa pendidikan adalah hak asasi manusia dan perlu diakses oleh semua warga negara tanpa diskriminasi.
Aspirasi akses dalam sistem pendidikan negara di Malaysia diwujudkan melalui beberapa strategi. Antaranya ialah memastikan kebolehan capaian pendidikan secara luas dan menyeluruh kepada semua lapisan masyarakat. Yang kedua, memberi fokus kepada peningkatan akses ke pendidikan yang lebih tinggi bagi membina modal insan yang berkualiti dan bersedia menghadapi cabaran global. Yang ketiga, menjamin ketersediaan dan kebolehanpercayaan sumber pendidikan yang mencukupi serta teknologi maklumat dan komunikasi yang berkesan. Akhir sekali, memperluaskan peluang dan akses kepada pendidikan berasaskan kemahiran untuk menghasilkan tenaga kerja yang berkualiti dan melaksanakan pelan pembangunan ekonomi negara yang lebih berkesan. Kesimpulannya, melalui konsep akses ini, sistem pendidikan negara Malaysia dapat memastikan bahawa semua rakyat Malaysia mempunyai peluang untuk memperoleh pendidikan berkualiti dan memenuhi aspirasi hidup mereka tanpa sebarang diskriminasi atau halangan. Baiklah, untuk kefahaman yang lebih lanjut, mari kita saksikan sedetan video berkenaan dengan kepentingan akses pendidikan kepada semua lapisan masyarakat. Permulaannya adalah untuk memastikan akses itu ada, terutamanya untuk pelajar-pelajar yang ingin mula bersekolah dan sebagainya. Dan perkara itu juga telah dibentangkan dalam Belanjawan 2023. Perdana Menteri juga menegaskan bahawa akses itu adalah sangat penting. Sebab itu peruntukan diberikan kepada sekolah-sekolah daif untuk memastikan tiada masalah keciciran murid. Bagaimana juga YB melihat perkara ini untuk ke masa hadapan dengan adanya akses-akses dan ataupun usaha-usaha berterusan sebegini, bagaimana anak-anak muda ataupun anak-anak kecil ini bermula dari peringkat sekolah rendah lagi dapat diperkasakan? Terima kasih. Saya ingat dalam bila kita bercakap tentang tumpuan sekolah daif ini, dia dah hadir bersama dengan satu lagi tumpuan yang penting juga adalah untuk kalau ayat Perdana Menteri menoktahkan kemiskinan. Kalau di peringkat KPM kita ambil pendekatan menangani kemiskinan multidimensi. Sebab apa Syazwani? Sebab kita bila bercakap tentang kita bermula dengan akses kemudian sekolah daif, dalam masa yang sama kita juga kena melihat kepada isu-isu kemiskinan yang multidimensi ini yang memerlukan solusinya juga multidimensi. Tak ada solution yang satu untuk semua perkara. Saya bagi contoh, solusi kita berhadapan dengan kemiskinan peranti. Dalam masa yang sama kita sedang menuju ke arah dasar pendidikan digital. Jadi kita kena selesaikan isu infrastruktur, kemiskinan-kemiskinan yang menyebabkan anak-anak kita tidak dapat bersaing secara kompetitif dalam dunia digital. Kita berhadapan dengan kemiskinan malnutrisi. Sebab itu dalam belanjawan tumpuan kita adalah kepada rancangan makanan tambahan dan juga memulakan makanan percuma di peringkat prasekolah lagi untuk kita tangani isu malnutrisi. Jadi kemiskinan-kemiskinan ini kita harus lihat secara kehadapannya untuk kita selesaikan dengan segera. Kerana bila kita cakap tentang akses peluang ini, kalau masih lagi ada kemiskinan multidimensi ini, agak sukar untuk kita melunaskan isu-isu soal kesenjangan misalnya, soal misalnya peluang misalnya, akan pasti ada yang tercicir. Sebab itu juga pelan-pelan pendidikan kita ini harus melihat kepada soal keadilan sosial untuk semua segmen anak-anak kita ini. Aspirasi yang kedua ialah kualiti. Konsep kualiti merujuk kepada peningkatan kualiti pendidikan yang ditawarkan yang membolehkan para pelajar mencapai hasil pembelajaran yang optimum dan memenuhi keperluan pasaran pekerjaan serta mencapai aspirasi hidup mereka. Konsep ini berlandaskan prinsip bahawa pendidikan berkualiti adalah penting untuk membangunkan modal insan yang berkualiti dan mampu bersaing dalam ekonomi global. Aspirasi kualiti dalam sistem pendidikan negara Malaysia diwujudkan melalui beberapa strategi. Yang pertama, menekankan kualiti pengajaran dan pembelajaran yang inovatif, holistik dan efektif yang melibatkan kaedah pengajaran yang lebih interaktif dan menarik perhatian. Yang kedua, membangunkan sistem penilaian yang lebih bersepadu dan bertaraf antarabangsa seperti PISA dan TIMSS yang membolehkan pelajar diukur secara objektif dan memenuhi keperluan pasaran pekerjaan. Baiklah, video yang akan dipaparkan selepas ini akan menunjukkan peningkatan skor oleh pelajar Malaysia dalam laporan Trends in International Mathematics and Science Study iaitu TIMSS pada tahun 2019. KPM dalam satu kenyataan memaklumkan Malaysia menunjukkan peningkatan bagi subjek matematik dalam paper TIMSS berbanding TIMSS 2015 sebanyak 8 mata dengan purata skor keseluruhan ialah 473. Bagi matematik dalam e-TIMSS, Malaysia memperoleh purata skor 461 iaitu 4 mata lebih rendah berbanding pencapaian dalam TIMSS 2015. Menurut kenyataan itu, Malaysia turut menempa kejayaan bagi subjek sains menerusi TIMSS 2019 selepas 13 pelajar paper TIMSS dan 23 pelajar e-TIMSS memperoleh skor melebihi 700. Selain itu, kualiti pendidikan negara dapat ditingkatkan dengan menyediakan kemudahan sumber pembelajaran yang mencukupi termasuk pusat sumber, maklumat dan teknologi serta
infrastruktur pembelajaran yang berkualiti. Pihak kerajaan perlulah memastikan semua program pendidikan berasaskan standard yang jelas dan berkualiti, termasuk program pendidikan berasaskan kemahiran dan pendidikan teknikal serta vocational. Seteru melalui konsep kualiti ini, sistem pendidikan negara Malaysia dapat memastikan bahawa pelajar mencapai tahap pencapaian yang optimum dan memenuhi aspirasi hidup mereka. Konsep equity dijadikan sebagai aspirasi ketiga yang menggariskan hasrat untuk memastikan bahawa sistem pendidikan Malaysia menyediakan peluang dan akses yang sama kepada semua individu untuk memperoleh pendidikan berkualiti tanpa mengira status sosioekonomi, agama, jantina, etnik atau faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi akses dan peluang pendidikan. Selain itu, konsep equity dalam 5 aspirasi sistem pendidikan Malaysia merangkumi usaha untuk memperluas akses dan peluang pendidikan bagi semua individu, termasuk mereka yang tinggal di kawasan terpencil atau pedalaman. Aspirasi ini juga menekankan perlunya penyediaan sokongan dan bantuan khusus kepada individu yang memerlukan, seperti individu dari keluarga berpendapatan rendah atau individu yang mempunyai keperluan pendidikan khas. Dalam usaha untuk mencapai aspirasi konsep equity dalam sistem pendidikan Malaysia, pelbagai strategi dan inisiatif telah dilaksanakan, termasuk program bantuan kewangan, program mentor dan mentee, serta penyediaan akses kepada teknologi maklumat dan komunikasi yang diperlukan untuk memperoleh pendidikan yang berkualiti. Aspirasi yang keempat iaitu konsep perpaduan dalam 5 aspirasi sistem pendidikan Malaysia merujuk pada tujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang dapat membantu memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Malaysia. Hal ini dilakukan dengan cara mempromosikan pemahaman, toleransi dan penghargaan terhadap budaya, agama dan kepercayaan yang pelbagai di antara masyarakat Malaysia. Konsep perpaduan juga membawa maksud kepada pengintegrasian nilai-nilai dan amalan-amalan yang menghargai kepelbagaian ke dalam kurikulum dan proses pembelajaran. Tujuan utamanya adalah untuk membantu pelajar memahami dan menghargai perbezaan di antara satu sama lain serta membangunkan sikap inklusif dan toleransi. Selain itu, konsep perpaduan dalam 5 aspirasi sistem pendidikan Malaysia juga berfokus pada pengembangan kesedaran nasional dan patriotisme dalam kalangan pelajar. Hal ini dilakukan dengan cara mempromosikan pemahaman yang mendalam tentang sejarah, budaya dan nilai-nilai Malaysia. Secara keseluruhan, konsep perpaduan ini menempatkan pentingnya membangunkan kesatuan bangsa sebagai salah satu kehendak utama dalam pengembangan sistem pendidikan negara. Hal ini penting untuk memastikan bahawa masyarakat Malaysia dapat hidup bersama secara harmoni dan saling menghormati dalam perbezaan yang dimiliki. Sebelum itu, mari kita saksikan kisah inspirasi PPPM dalam pembukaan perpaduan melalui aktiviti kurikulum dan co-kurikulum. When I was in Sunburst Brain Camp 2016, it was an eye-opener. Everyone was open-minded, we shared information with people from different countries. Everyone was friendly, so it was not a problem when we made friends. I'd say that it was amazing on so many levels. I got to see so many different people and they were from so many different countries and we get to know each other through all these amazing activities that introduce science at the same time. I think the best part of the camp was to know more about the culture of other races and to have an exposure to that was like amazing enough. And so when we worked together, it was not hard at all. Because everything was easier and it was fun. It was not boring at all. Everyone had their own jokes. So it would never get too serious or it would never get too boring because it would just be just nice. Aspirasi yang terakhir sekali iaitu kecekapan merujuk kepada kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan efisien dan efektif dengan sumber yang tersedia termasuk sumber manusia, kewangan dan infrastruktur. Dalam konteks sistem pendidikan, kecekapan berkaitan dengan kemampuan untuk memberikan pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti dengan menggunakan sumber yang tersedia secara efektif. Selain itu, konsep kecekapan juga merangkumi kecekapan dalam pengurusan sumber manusia termasuk pengurusan guru dan pentadbir serta kecekapan dalam penggunaan teknologi dan alat bantu pengajaran dan pembelajaran. Mari kita lihat sedikit sebutan video tentang kepentingan kecekapan seorang guru dalam menggunakan teknologi. Seiring sistem pendidikan yang berkembang maju pada masa kini, guru-guru di Kedah disaran menguasai teknologi agar pembelajaran dan pengajaran
dapat disalur dengan pantas kepada pelajar. Esko Pendidikan Kedah Datuk Tajul Urus Mat Zain berkata, golongan pendidik tidak boleh hanya berpandukan kurikulum semata-mata dan perlu lebih bersikap terbuka dengan minda teknologi. Baiklah, selain cakap dalam penggunaan teknologi, kecakapan juga berkaitan dengan kemampuan untuk mengukur dan menilai keberkesanan sistem pendidikan serta kemampuan untuk memperbaiki dan mengukur prestasi berterusan. Dengan meningkatkan kecakapan dalam semua aspek sistem pendidikan, diharapkan dapat meningkatkan kualiti pendidikan dan memperkukuhkan kedudukan Malaysia dalam persaingan global. Secara keseluruhan, konsep kecakapan dalam 5 aspirasi sistem pendidikan Malaysia sangat penting dalam memastikan bahawa sistem pendidikan negara dapat memberikan hasil yang berkualiti, berdaya saing dan relevan dengan keperluan semasa masyarakat dan pasaran pekerjaan. Hebat betul Cik Adik Manis kita tadi menerangkan tentang 5 aspirasi pendidikan negara kita. 5 aspirasi kita dah tahu. Maksud pun kita dah tahu. Nak tahu tak apa implikasi aspirasi tersebut kepada guru? Mari kita dengarkan pendapat beberapa orang pelajar IPG Kampus Tun Hussein On tentang perkara ini. Implikasi terhadap guru bagi aspek aspirasi pendidikan negara secara terperincinya lagi dalam aspek akses. Betul. Okey, pertama sekali memberikan pendidikan memberikan akses pendidikan yang sama kepada semua murid. Akses kat sini adalah pendedahan ataupun pemberian mungkin daripada pengajaran ataupun segala ciri mungkin dengan ditujukan kepada semua murid. Pendidikan kualiti kat sini, apabila guru tu memberikan semua pelajar pendidikan yang bagus, maka beban kerja guru akan berkurang sebab kerja guru jadi mudah. Dia dah bagi semua benda yang sama, dia bagi pula benda yang kualiti, maka murid pun akan dapat dengan cepat kat situ. Maka ditekan kat sini, beban kerja guru tu kurang sebab dia tak perlu repeat berapa kali macam tu. Okey, implikasi yang kedua, guru harus mempertimbangkan penilaian yang lebih baik dalam memberikan nilai dan juga memperhatikan keinginan pelajar. Maksudnya guru tu tak boleh dah untuk pentingkan diri sendiri. Guru perlu mengetahui keinginan pelajar supaya guru mungkin boleh menaik taraf, menambah baik pemberian ataupun pembelajaran yang guru berikan. Perkara ini untuk memastikan bahawa semua murid menerima penilaian yang adil dan sesuai dengan kemampuan mereka. Pada pendapat saya, apabila sistem pendidikan di Malaysia ni mencapai kualitas antarabangsa, dia mestilah akan memberikan banyak kesan positif kepada cikgu-cikgu kat Malaysia ni. Antaranya adalah yang pertama yang boleh saya nyatakan, mendapat pengiktirafan profesional. Apabila sistem pendidikan ni berkualiti, dia akan memberikan pengiktirafan profesional kepada cikgu-cikgu dekat Malaysia ni. Jadi cikgu-cikgu dekat Malaysia ni, dia punya martabat akan lebih tinggi dan mereka juga akan lebih bersemangat untuk mengajar sebab dia rasa dihargai. Yang kedua, peningkatan kemahiran. Apabila sistem pendidikan berkualiti, dia mesti akan memberikan pelbagai latihan kepada cikgu-cikgu ni untuk meningkatkan dia punya kemahiran dalam mengajar. Contohnya dia orang membuat camp, membuat bengkel berkaitan cara-cara mengajar murid untuk meningkatkan kualiti pelajar. Yang ketiga, berlakunya peningkatan kualiti pengajaran. Dalam sistem pendidikan berkualiti ni, pihak kerajaan akan memberikan inisiatif yang lebih baik kepada cikgu ni. Contohnya, cikgu-cikgu ni akan mendapat akses kepada teknologi lebih canggih. Jadi cikgu-cikgu ni dia akan lebih bersemangat untuk membuat bahan bantu mengajar yang lebih menarik, yang lebih interaktif dan tidak membosankan di dalam kelas. Pendapat saya, equity ni dia lebih kepada kesamaan pendidikan yang diberikan oleh guru kepada murid-murid. Sama ada latar belakang yang beza, contohnya sosioekonomi, bangsa, etnik dan juga kaum. Kadang-kadang tak semua murid-murid kita dalam golongan yang B40, P20 kan banyak kan. Jadi apakah implikasi dan kesan positif terhadap guru? Yang pertama yang saya boleh bagi tahu ialah guru dapat menerima motivasi dan komitmen yang lebih tinggi daripada memberikan pendidikan yang sama. Jadi pada pendapat saya sendiri, apabila guru ni mempunyai mentaliti untuk memberi layanan yang sama kepada semua murid, guru itu sendiri akan bermotivasi untuk memberi pengajaran dan pembelajaran yang lebih bermakna dan juga dapat memberi pembelajaran sepanjang hayat untuk murid tersebut. Seterusnya saya rasa yang kedua lah, implikasi terhadap guru ni, guru tu akan menerima penghargaan yang lebih besar daripada murid. Sebab apa? Kita saya nak bagi satu macam analogi lah.
bila kita orang akan hormat kita. Sebab apa? Sebab contohlah bila guru ni bersikap kasar kepada murid tu sendiri akan membalas benda yang sama. Sebab apa? Murid ni seorang murid ni kan kanak-kanak, jadi dia mudah menerima sesuatu tu daripada guru. Sebab guru ni dia tahu suri teladan dia, contoh yang perlu diikuti. Jadi bila seorang guru ni melayani murid dengan baik, jadi murid ni mesti akan lebih menghargai guru dengan lebih baik. Implikasi kepada guru dari segi perpaduan yang kita dapat adalah yang pertama, dapat meningkatkan motivasi guru. Kenapa kita berkata sedemikian? Kerana perpaduan yang wujud di dalam kelas, kerana lahirnya murid yang dari berbagai kaum, antaranya kaum Melayu, Cina, India. Bila perpaduan wujud dalam satu kelas, maka motivasi guru akan terus meningkat kerana wujudnya perpaduan antara kaum dalam satu bilik darjah. Implikasi yang kedua ialah perpaduan juga dapat meningkatkan kepuasan hati kepada guru. Mengapa dikatakan sedemikian? Kerana jurang antara perpaduan yang erat dapat melahirkan suasana dalam kelas yang harmoni dan saksama. Maka guru-guru akan merasa puas hatilah apabila perpaduan antara para pelajar erat. Implikasi yang terakhir ialah perpaduan yang wujud dapat mengurangkan tekanan di dalam kelas. Hal ini kerana apabila mereka mempunyai sesuatu konflik atau masalah, mereka akan bekerjasama dalam menyelesaikannya. Sebagai contoh, masalah pergaduhan kecil ke antara murid-murid yang nakal ataupun yang kurang nakal, begitulah. Lagi satu, apabila wujudnya kerjasama dan saling bantu-membantu, maka proses pengajaran dan pembelajaran akan lebih lancar dan mudah. Jadi dia akan lebih mudahkan proses PDP lah kepada guru tersebut. Pada pandangan saya, kita boleh lihat daripada aspek kecakapan, yang mana kecakapan dalam pengurusan sistem pendidikan tu, kalau sesuatu sistem pendidikan, sistem pengurusan pendidikan yang cekap akan membantu semua guru yang berada di satu organisasi itu untuk meningkatkan teknik ataupun kemajuan kaedah pengajaran mereka, di mana mereka boleh mencari dan mengakses bahan pengajaran serta untuk mencari bahan sumber daya, dan mereka juga dapat terlibat dengan latihan profesional. Di samping itu, murid-murid juga akan mampu meningkatkan prestasi kejayaan mereka, di samping untuk memupuk budaya pembelajaran yang positif dan yang baik di sekolah. Wah, lain macam ya pendapat para siswa guru di IPTO ni. Macam-macam impak positif yang kita dapat tahu apabila 5 aspirasi ini dilaksanakan. Apa yang saya dapat simpulkan ialah Malaysia mempunyai satu visi yang tinggi untuk meningkatkan sistem pendidikan negara. Justerus, sebagai seorang rakyat Malaysia, kita mestilah menyokong dan membantu negara dalam mencapai objektif yang dimaukan demi membentuk sebuah komuniti yang celik dalam pelbagai perkara pada masa akan datang. Pembentukan guru yang berkualiti dan berkemahiran juga wajar diteruskan supaya negara dapat melahirkan guru-guru yang berkebolehan dalam semua perkara, bukan hanya mengajar sahaja. Sampai di sini sahaja episod kita pada kali ini. Sebelum itu, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Pohon berangan, tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Baliklah tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Sekian daripada saya, Nur Syazah Alia binti Syarul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik. Tapi kenapa muka dia sama macam kita? Lah Syazah. Mengasingkan kan? Adu badu badu, adu badu badu du du. Adu badu badu, adu badu 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 badu. Adu badu badu.